A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, welcome back sekali lagi ke Galeri Kasyaf Channel. Okay, apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat-sihat selalu. Moga-moga semua penonton yang menonton video di Galeri Kasyaf Channel ini diberikan kesihatan yang baik, korang dimurahkan rezeki, dan moga-moga Allah permudahkan segala urusan dunia dan akhirat korang semua. Alright, macam biasa, sebelum aku nak mulakan cerita, nak minta jasa baik korang untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni sebagai tanda sokongan daripada korang. Okay, pada sesiapa yang berminat nak share kisah-kisah seram korang, boleh je tekan link WhatsApp, Telegram ataupun email dekat ruangan description yang aku dah sediakan dekat bawah video ni. Okey. Sebenarnya baru-baru ni aku adalah lepak dengan member-member aku. Kebetulan pula memang diorang tahu yang aku ni ada baru buat YouTube kan, channel seram. Jadi salah seorang daripada member aku ni, dia ni memang keturunan pure daripada orang asli dekat Pahang. Banyaklah cerita-cerita ni. Orang asli ni memang banyak cerita-cerita. So sembang punya sembang, jadi terbukalah cerita kisah-kisah seram dia ni. Dan antara kisah yang kita orang bualkan berkaitan tajuk yang aku nak ceritakan untuk video kali ni. Sebabnya kan ada daripada kalangan penonton-penonton kita yang komen ataupun ada yang juga contact aku personally minta untuk aku cover cerita ni. Jadi aku pun adalah buat kajian sikit-sikit. Lepas tu aku adalah ambil mana-mana sumber kan. So, korang sendiri pun dah tahu tajuk untuk video kali ni adalah orang mawas ataupun Bigfoot. Alright, nak tahu macam mana cerita dia? Sebelum tu, kita mulakan dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tak ada buang masa, jom dengarkan kisah untuk kali ni. Orang mawas ataupun Bigfoot. Let's go. Alright, kisah yang nak aku ceritakan adalah kebarangkalian adalah sebuah mitos ataupun dongeng rakyat saja. Okey, untuk penonton-penonton yang aku kasihi semua, okey, apa yang akan aku ceritakan kali ni, aku harap korang nilaikan sendiri dan mudah-mudahan korang dapat terima dengan hati yang terbuka. Okey? Aku nak korang anggap perkongsian aku ni sebagai hiburan semata-mata. Okey, tapi secara peribadilah, okay, aku sebenarnya percaya yang sebenarnya wujud makhluk jenis ni. Macam yang aku beritahu tadi, makhluk tersebut digelarkan sebagai orang mawas ataupun Bigfoot. Okay, tapi dalam cerita ni aku panggil mawas je lah ya. Okay, banyak yang okay Sebenarnya banyak cerita sebenarnya yang dilaporkan tentang wujudnya kehidupan binatang bernama mawas ni. Tapi ada juga setengah orang yang panggil binatang ni sebagai, macam aku cakap tadi, Bigfoot lah. Tapi kalau kebanyakan orang asli pribumi dekat negara kita ni, diorang ni banyak menggelarkan makhluk ni sebagai hantu si jarang gigi. Itu gelaran mawas ni daripada orang asli dekat negara kita lah. Macam mana pula dengan ciri-ciri fizikal makhluk ni sebenarnya? Macam ni. Dikatakanlah yang mawas ni sebenarnya bentuk fizikal dia lagi tinggi dari manusia normal macam kita. Katanya sekitar 5 kaki 3 inci ataupun rendah sikit. Dikatakan badan dia ni berbulu hitam. Tapi ada juga yang kata macam warna coklat ke kuning-kuningan. Macam tu aku tak pastilah. Tapi diorang kata bulu ni tak adalah tebal sangat. Asia-asia je. Tapi geng, yang uniknya dekat kepala dia tu, seolah-olah diorang kata macam ada damar ataupun lilin dekat atas kepala dia tu. Damar ataupun lilin di atas kepala mawas ni menurut mereka seperti mana diorang panggil sangai ataupun istilah dia tudung saji yang terbalik. Manakala gigi taring dia tak begitu menonjol keluarlah dari mulut dia. Tapi diorang kata kalaulah manusia nampak, memang nampak macam menyeringai, memang nampak lah gigi dia tu. Faktor damar ataupun lilin ni, ini yang mawas ni sebenarnya dia takut faktor yang kata kat atas kepala ni, sebab kononnya kalau terdapat api ataupun unggun api berdekatan dengan dia,
Dia kata binatang ni ataupun mawas ni pasti akan lari daripada unggun api tersebut, kerana dia macam takut macam lilin ataupun damu atas kepala dia ni mencair. Tapi ada juga yang kata atas kepala dia tu macam ada kawasan lekuk. Ini teori-teori lah ataupun cerita orang dulu-dulu. Kononnya dikatakan mawas ni suka makan pucuk-pucuk daun. Kalau ikut daripada sumber orang asli, diorang ni kata dia ni akan letak daun atas kepala dia tu, letak, lepas tu baru dia makan. Sebab apa dia buat macam tu aku pun tak tahu. Mungkin lah ada yang orang kata dia letak tu macam dia panaskan daun tu, dia makan. Tak tahu lah. Dan warna kulit dia macam aku cakap tadi, kehitam-hitaman. Ada lagi satu keunikan makhluk ni. Kononnya yang mawas ni mempunyai tapak kaki yang terbalik. Pelik kan? Macam ni, dia berjalan sama je macam kita. Bukannya dia ni jalan mengundur. Takut korang tak faham. Maksudnya dekat sini, mawas ni dia berjalan menggunakan tumit ke depan, tapi jari kaki dia dekat belakang. Dia berjalan sama je lah macam kita ni manusia. Faham kan? Sebab tu dikatakan yang pergerakan dia ni macam agak perlahan sikit kalau dibandingkan dengan kita ni manusia. Tambahan pula, mawas ni cara berjalan dia bukan macam orang hutan ataupun beruk ya. Cara dia berjalan ni serupa macam kita atas tanah. Dan dia pun tak ada lekor macam monyet tu. Alright, pernah tak korang tengok dekat keris-keris ataupun senjata Melayu lama, ada setengah yang mendakwa setengah pembuatan keris orang dulu-dulu dikatakan selain daripada campuran 7 jenis besi untuk jadikan keris tu, ada juga yang mendakwa bahan dalam keris tu sendiri dah dicampur ataupun digabungkan sekali dengan tulang mawas. Tujuan dia kemungkinan untuk mendapatkan hasil pembuatan keris tu agar jadi lagi kuat, ringan dan ampuh. Macam mana orang dulu-dulu boleh dapat tulang tu aku tak pastilah. Tapi ada yang kata tulang tu lepas mawas ni dah mati, so orang dulu-dulu ni dia ambil tulang tu, so dia masukkan sekali dan campur sekali untuk dapatkan semangat besi. Lepas tu dia akan dijadikan sebagai senjata. Pernah dengar tak? Maksudnya orang Melayu kita dulu dah tahu lama pasal kewujudan mawas ni sebenarnya. Tapi geng, tulang tu bukanlah tulang yang biasa. Dia bahagian tulang bawah ni tau, dengan mawas ni, bahagian tu lah yang dijadikan untuk dibuat sebagai senjata. Untuk bab senjata ni, aku sebenarnya tak berani nak ulas lebih lah. Mungkin korang boleh tanya dengan pakar-pakar ataupun orang-orang lama yang tahu pasal benda ni, sebab itu bukan bidang aku. Bab tulang mawas ni, dikatakan yang mawas ni dia akan menggunakan lengan dia ni, yang bertulangkan besi bawah ni untuk tebang pokok-pokok masa dia berjalan. Katanya dia akan tebang ke depan, macam cap masa dia berjalan tu lah. Wallahualam. Itu hanyalah cerita-cerita orang dulu-dulu lah. Macam mana pula dengan makanan orang mawas ni? Berdasarkan dari cerita, umbut pokok adalah makanan utama mawas ni. Ini daripada teori orang lain lah. Contohnya macam umbut pokok bayas, pucuk daun kayu, dan ada lagi lah beberapa pokok hutan yang ada dekat kawasan hutan paya ataupun dalam kawasan hutan tebal. Dikatakan lagi, kehidupan binatang mawas ni susah nak membiak. Sebab mawas betina selalunya akan makan anak dia sendiri. Ada juga yang kata kalau pasangan mawas ni dia ada anak betina, mak dia akan mati. Kalau lahir pula anak jantan, bapa dia akan mati. Betul ke tak? Aku tak pasti. Cuma ini cerita orang-orang tua kita juga. Mungkin disebabkan benda ni lah, binatang ni banyak yang pupus, dan di samping tu kitaran kehidupan dia dah berubah. Dan mungkin juga punca makanan dia yang terhad membuatkan dia kepupusan. Kehidupan mawas ni diceritakan dia ni suka bersendirian, terutamanya kalau mawas jenis betina. Jadi orang dulu kalau tersempak memang susahlah nak jumpa sepasang, apatah lagi kalau nak jumpa dalam berkumpulan. Mungkin masa mengawan bolehlah nak jumpa sepasang jantan dan betina. Tapi orang dulu-dulu takut geng kalau jumpa binatang ni. Sebab diorang ni kata mawas ni ataupun Bigfoot ni betul-betul buas dan ganas. Dengan besar lagi kan. Kalau korang pernah baca karya novel
Tamarjalis. Siri bercakap dengan jin. Cuba cari. Ada kisah pengalaman Tamarjalis ni, dia dengan datuk dia jumpa ataupun mengatasi misteri makhluk mawas ni. Cerita dia tak silap aku dalam Astro pun ada keluar. Lakonan Datuk Rahim Razali kot kalau tak silap. Okey, suara dia pula. Yang ni aku rasa seram. Berdasarkan dari sahabat aku yang keturunan orang asli tu, yang aku cerita tadi, yang aku pergi jumpa tu, lupa nak beritahu, nama sahabat aku ni Azmi. Nama orang Azmi. Dia bukan orang Islam tau, tapi orang asli nama macam Melayu sikit. Dia ni keturunan orang asli dan memang dari dulu kehidupan dia ni memang banyak live dalam hutan lah. Tambah pula Azmi ni jenis suka bergaul dengan orang-orang lama. Sekarang ni dia tak ada lah, sebab dia dah jadi orang asli moden, duduk KL dah. Aku rasa kalau dia tengok video ni tak tahulah. Okey, sahabat aku yang nama Azmi ni dia cerita sedikit pasal mawas ni. Dan ini adalah cerita dia berdasarkan pendapat ataupun kisah daripada kaum orang asli yang tinggal dekat situ. Memang sama kan apa yang aku beritahu tadi, bentuk dia apa semua tu memang sama macam yang Azmi ni gambarkan. Berbulu, kaki terbalik apa semua tu. Ada lagi satu, Azmi ni beritahu yang orang mawas ni paling takut dengan hujan. Sebab kononnya hidung dia tu macam menghala ke atas. So kalau hujan turun, air ni boleh masuk lah dalam lubang hidung dia tu. Sebab tu mawas ni paling takut dengan hujan. Memang cepat-cepat dia akan lari untuk cari tempat nak berlindung. Katanya si Azmi ni lagi, mawas ni suara dia ni kadang-kadang macam suara manusia. Cuma tak adalah dia boleh bertutur ataupun bercakap macam manusia ni. Tapi dikatakan mawas ni dia boleh meniru suara. Aku ambil contoh macam nama Abu. Abu ni, orang-orang asli ni cakap, contohlah kalau Abu ni masuk dalam hutan, tiba-tiba kalau dia terdengar orang panggil nama dia dalam hutan, Abu, Abu, itu kena jaga-jaga. Kemungkinan itu adalah mawas yang cuba nak perdayakan atau sesatkan kita lagi bila dalam hutan. Sebabnya dalam kepercayaan orang asli, diorang ni anggap yang mawas ni bukan binatang tapi makhluk dari alam yang lain. Okay, kononnya bila dalam hutan, kalau contoh kita dengar suara orang panggil nama kita ke, dan kalau kita pergi je ke arah suara tu, kemungkinan kita boleh hilang ataupun semangat kita ni seolah-olah akan diambil oleh orang mawas tu ataupun Bigfoot ni. Sebab itulah orang asli panggil dia ni hantu si jarang gigi. Diorang anggap dia ni daripada alam yang lain, makhluk lain. Lagi satu, diorang ni percaya mawas ni macam penunggu hutan jugalah, lebih kurang. Dan yang boleh nampak kewujudan makhluk ni biasanya orang yang mata hijab dia terbuka ataupun Tok Bomoh orang asli dekat situ je. Azmi ni dia ceritakan balik pengalaman Tok Bomoh ataupun Tok Batin yang dekat situ lah, dekat kampung dia ni. Cerita ni pun dia kata dah lama, masa zaman Tok Batin dia ni muda-muda dulu, tengah kuat lagi, masuk dalam hutan, keluar masuk hutan. Alright, ceritanya bila sekumpulan penduduk orang asli dekat area Bukit Ibam. Aku lupa nak beritahu, tempat dia ni dekat area Bukit Ibam tau, Muazzam Shah. Diorang ni nak pergi masuk tau, masuk hutan tu nak cari hasil hutan lah. Katanya waktu ni diorang pergi dalam 3 ataupun 4 orang macam tu. Termasuk Tok Batin ni sekali join pergi masuk hutan. Katanya Tok Batin ni, diorang ni ambil masa untuk beberapa hari jugalah bila nak cari hasil-hasil hutan ni. Pada mulanya, semua berjalan dengan lancar. Okay, diorang ni cari hasil-hasil hutan, keluar masuk, kumpulkan kat tempat setempat. Dan kebiasaannya lepas habis je settle kerja diorang ni, diorang semua akan berkumpul dekat satu kawasan. Dan diorang akan bermalam dekat situ untuk tidur dan juga berehat. Ada makan apa semualah. Kebiasaannya katanya lagi bila dah 6 petang, kawasan hutan memang akan automatik gelap. Sebabnya pokok-pokok dekat hutan kita ni memang tebal dengan daun-daun, pokok ranting dan seanteronya lah. Nak dijadikan cerita, waktu tu memang dah senja. So diorang pun memang dah nak rehat. So diorang pun bakar-bakar lah buat unggun api, nak bermalam lah dekat situ. Jadi tengah masing-masing duk layan perasaan tu, tiba-tiba diorang ni terdengar macam seolah-olah ada suara yang panggil nama diorang ni. Masing-masing dengar.
Tapi bila diorang toleh ke kiri, toleh ke kanan, tak ada apa pun. Of course lah, sebab cuma hutan dengan pokok-pokok je nampak. Lagipun dah malam kan. Jadi waktu tu masing-masing dah gelabah teruk lah. Dan masing sama, diorang ni macam terdetik tau dalam hati. Diorang rasa macam nak pergi je ke arah suara yang panggil nama diorang tu. Contoh macam nama Abu, dia dengar suara benda tu panggil nama Abu. Kalau nama Ali, dengar suara tu panggil nama Ali. Masing-masing kat situ macam nak ke tak nak pergi, nak ke tak nak. Tapi bila difikir-fikirkan balik, memang mustahil ada orang lain boleh panggil nama diorang waktu tu. Sebab diorang ni betul-betul dah masuk jauh dalam hutan. Hutan Ibam yang tadi aku sebut. Nasib diorang semua ni memang baik. Sebab waktu tu Tok Batin ni dah perasan kejadian tu. Dia perasan yang lain-lain ni macam nak pergi masuk ke dalam hutan lagi kan. Jadi Tok Batin ni kata cepat-cepat dia suruh semua yang ada kat situ ambil barang-barang, jom kita tinggalkan terus kawasan ni. Dia ambil packing-packing, belah terus. Katanya lagi lama diorang kat situ, lagi bahaya katanya. Keesokannya baru Tok Batin ni dia buka cerita apa yang dia nampak waktu tu. Katanya dia dah nampak mawas tu sejak dari petang lagi. Seolah-olah mawas tu macam dah mengekori diorang ni semua dari jauh. Dari situ fahamlah Tok Batin ni yang dikatakan mawas tu lah. Cuma Tok Batin tu seorang je yang nampak. Padahal jarak diorang ni semua dengan mawas tu tak adalah jauh sangat. Mustahil lah kalau yang lain-lain ni tak nampak kan. So kemungkinan Tok Batin tu kata mawas tu dia tak menampakkan diri dia depan yang lain-lain ni. Kecuali Tok Batin ni je yang nampak. Bentuk fizikal makhluk tu, Tok Batin ni kata memang sebiji apa yang orang-orang lama dari kaum orang asli ni gambarkan. Katanya macam badan tinggi tapi bongkok sikit, berbulu hitam dan berbadan besar. Cuma muka dia je lah yang Tok Batin ni tak berapa nak nampak, tak berapa clear. Sebab kejadian tu pun sebenarnya dah berlaku dekat-dekat nak malam. Pun kemudian orang yang diceritakan oleh puak-puak orang asli dulu-dulu sejak turun temurun lagi. Rezeki Tok Batin tu lah boleh nampak kan. Mungkin betul ataupun mungkin boleh jadi tak betul. So itulah dia pengalaman dari Tok Batin ni masa dia muda-muda dulu. Cerita ni Azmi ni beritahu memang kecoh gila lah dalam kalangan penduduk orang asli dekat situ dulu. Dan Azmi ni kata sebagai penduduk kat situ, dia pun diceritakanlah balik dekat aku. Untuk dia kata minta aku kongsikan pada penonton kat galeri Kasyaf channel ni. Betul atau tak, hanya Allah je yang tahu. Alright, kisah pengalaman yang kedua pula. Okey, yang ini diceritakan oleh seorang hamba Allah. Aku panggil hamba Allah je sebab dia minta dirahsiakan nama dia. Okay, hamba Allah ni dia menceritakan balik pengalaman ni daripada arwah makcik dia. Lokasi ni dikatakan berlaku dekat kawasan hutan Lambor Kiri dekat negeri Perak. Cerita lama ni, katanya waktu tu berlaku tahun 1960-an macam tu. Kisah ni mengenai arwah makcik dia masa muda. Katanya waktu ni seorang nama Mak Ngah, seorang lagi nama Mak Lang, seorang lagi suami Mak Lang ni. Panggil Pak Lang je. Mak Ngah, Mak Lang, Pak Lang. Cerita dia macam ni. Arwah Mak Ngah, Mak Lang dengan Pak Lang ni selain daripada buat kerja-kerja kampung, pekerjaan utama diorang waktu tu adalah pencari daun mengkubang rubai. Okay, untuk pengetahuan korang lah mengkubang rubai ni kalau tak silap aku lah orang buat anyaman untuk buat tikar kan, macam tikar mengkuang tu. Betulkan aku kalau aku ada tersalah sebut pasal tikar pula mengkuang rubai ni. Jadi suatu hari kedua-dua beradik Mak Ngah dengan Mak Lang ni berpakatlah nak masuk ke dalam hutan nak cari daun mengkuang rubai ni. Disebabkan diorang ni risau pasal keselamatan diorang ni berdua. Yalah, dua-dua perempuan kan, nak masuk dalam hutan pula. Jadi bersikolah sikit. So Mak Ngah ni beritahu dekat Mak Lang ni, minta suami Mak Lang ni tolong temankan sekali. Suami Mak Lang ni yang aku beritahu tadi tu lah, Pak Lang tu. Jadi diorang ni pun masuklah ke dalam hutan ni bertiga. Jadi nak dipendekkan cerita, diorang bertiga ni pun
kemas-kemaskanlah segala barang-barang, peralatan yang sepatutnya untuk nak masuk ke dalam hutan ni. Tujuan dia satu, nak mencari daun mengkuang rubai. Okay, apa barang-barang yang dia ambil ni waktu tu, dia kata macam pisau, parang, alat suluh, raga, makanan, minuman, semua tu lah. Jenuh lah Mat kalau aku nak sebut sesuatu. Okay, jadi lepas solat subuh je, terus diorang bertiga ni bertolak masuk ke dalam hutan, berjalan kaki je. Katanya arwah Mak Ngah nak cari mengkuang rubai ni susah sikit. Sebabnya ada kala diorang ni terpaksa sampai bermalam, berhari-hari kat dalam hutan ni. Sebab katanya tempat pencarian diorang ni kadang-kadang agak jauh. Jadi diorang ni jalan dalam hutan tu. Akhirnya diorang ni pun sampai ke tempat yang nak dituju tu. So jumpalah apa daun mengkuang rubai tu. Jadi masing-masing pun buatlah kerja-kerja masing-masing. Diorang cantas daun rubai tu. Lepas cantas, diorang akan kumpul daun tu setempat. Kemudian diorang susunlah elok-elok mengikut pelepah dia. Sebabnya nak memudahkan diorang ni kalau nak bawa balik nanti. Orang dulu kalau buat kerja ni memang fokus. Punyalah diorang ni tengah asyik duk buat kerja tu, masing-masing tengah buat kerja masing-masing. Sedar tak sedar, rupa-rupanya hari pun dah makin petang. Mungkin dalam pukul 5 ke 6 macam tu. Tengah Mak Lang ni, Mak Lang tengah dia buat kerja tu. Tiba-tiba Mak Lang ni dia macam terdengar dekat telinga dia tau. Macam bunyi orang tengah memanggil nama dia. Bukan nama, macam ada orang melaung. Woi, woi. Nada dia sayup-sayup je kedengaran daripada jauh. Jadi sebenarnya dalam fikiran Mak Lang waktu tu, dia ingat mungkin itu suara kakak dia, suara yang Mak Ngah ni. Kok-kok lah dia ingat yang Mak Ngah ni tengah panggil Mak Lang ni sebab jauh sangat ke buat kerja tu. Jadi Mak Lang ni pun tak apalah, dia pun sahut je lah balik apa Mak Ngah ni yang diingatkan suara Mak Ngah ni. Jadi Mak Lang ni dia pun balas, "Oi Ngah, aku dekat sini lah." Kebetulan waktu tu Mak Ngah ni dengar Mak Lang ni menjerit-jerit. "Aik, dengan siapa pula adik aku ni menjerit? Dia menjerit kat aku ke? Setahu aku kita bertiga je dalam hutan ni. Pelik adik aku ni. Hai, aku dekat belakang kau je ni adik oi." So Mak Ngah ni dia cakap dalam hati lah. Sebab dia sebenarnya dia rasa macam pelik tau. Siapa pula yang sahut apa yang Mak Lang ni sebenarnya bercakap dengan siapa kan? Sebab Mak Ngah ni katanya waktu tu dia terang-terang dia nampak adik dia Mak Lang ni daripada tempat dia nampak. Maksudnya jarak dia orang berdua ni tak adalah terlalu jauh mana sangat pun. Kalau kau tak jerit pun boleh dengar suara dia orang sebenarnya. Tapi Mak Ngah waktu tu dia pun buat macam tak tahu je dah. Mungkin dia ingat adik dia tu saja-saja nak menjerit ke, test kaut kaki ke apa dalam tu. Tak adalah, kaut kaki tu aku sajalah cakap, korang jangan percaya pula. Okey, so balik pada cerita. Mak Ngah ni pun dia sambunglah balik buat kerja-kerja dia. Dan dia pun waktu tu dia tak ambil pot sangat lah dengan sahutan adik dia si Mak Lang tu. Okey, kita balik semula dekat side Mak Lang ni yang dengar suara sahutan ni. Lepas Mak Lang ni dia dengar suara jeritan oi tu, Mak Lang ni pun dia sambung buat kerja dia balik. Tiba-tiba oi, oi, terdengar lagi teriakan ataupun laungan tu sekali lagi. Mak Lang ni waktu tu dia tak suspek apa-apa lagi waktu ni tau. Tanpa ada rasa apa-apa yang mencurigakan pada laungan tu. Mak Lang ni pun dia balas balik laungan tu. "Oi, Ngah, kau apa hal? Aku kat sini lah." Lepas tu Mak Lang ni dengar lagi. "Oi." Berapa kali oi dah aku ni. Tapi kali ni laungan tu macam lain sikit. Sebab bunyi waktu tu macam dekat je dengan suara Mak Lang ni yang tengah duk cari mengkuang rubai. Waktu ni lah Mak Lang ni rasa macam tak berapa sedap hati dah. Terus Mak Lang ni dia perhati kiri kanan. Dia tengok suasana sekeliling dia. Waktu tu Mak Lang ni dia diam je. Kali ni dia tak balas balik. Mak Lang ni dia senyap je. Memang sunyi lah waktu tu.
Oi, oi. Mak Lang ni dengar lagi laungan tu sekali lagi. Tapi kali ni Mak Lang tu nampak dengan mata kepala dia sendiri makhluk yang panggil-panggil dia dari tadi. Dia kata dengan suara-suara dia sekali, Mak Lang dia dengar suara dengan muka-muka dia nampak. Waktu ni lah Mak Lang betul-betul nampak dan percaya yang betulnya ada orang mawas ataupun Bigfoot ni. Tubuh dia kata waktu tu memang besar bapak memang clear betul, dan jarak antara orang mawas dengan Mak Lang ni sebenarnya memang sangat dekat tau. Katanya dalam jarak 10 meter ke 20 meter lah, 20 meter, 30 meter macam tu lah. Mak Lang ni apa lagi? Allahu Akbar, ya Allah. Terus dia campak pisau dekat tangan dia tu yang tengah duk kait-kait mengkuang rubai tu. Dia baling tak ke mana dah dia buang. Pum, bintang pukang lah. Mak Lang ni lari. Memang waktu tu Mak Lang ni dah macam orang hilang akal tu. Dengan melompat dia, dengan sambil dia berlari-lari, dia menjerit-jerit dah. Mak Lang ni ketakutan. Sambil waktu tu dia panggil Mak Ngah ni. Rupa-rupanya baru dia tahu yang menyaut tu bukan suara Mak Ngah, tapi suara orang mawas tu yang meniru seakan-akan suara Mak Ngah. Ngah, Ngah, tolong aku Ngah, tolong. Mak Lang ni menjerit kuat gila waktu tu sampai bergema kawasan hutan tu. Mak Ngah yang ada kat situ, dia cepat-cepatlah tarik tangan Mak Lang. Mak Ngah ni nampak kan, Mak Lang dia tarik tangan Mak Lang ni yang tengah pucat ni. Yalah, memang dah cemas sangat kot waktu tu. Memang kelang kabut dia buatnya. Jadi diceritakan balik waktu tu, masa itulah binatang mawas tadi, dia menampakkan wajah dia yang menyeringai sambil mawas tu macam dia menjuihkan bibir dia tau. Macam tu lah, tak tahulah. Dan yang paling bahaya sekali geng, tangan kiri mawas ni waktu tu dia pegang alat sulit dia sendiri, sambil dia tunjuk alat sulit dia tu dekat Mak Lang. Lagilah Mak Lang ni takut. Kita ni kalau nampak orang biasa buat macam tu depan kita, lah, pelik, seram sejuk. Ini kan pula binatang yang kita sendiri tak tahu mana asal usul dia, tiba-tiba buat macam tu, tunjuk alat sulit kat korang. Okey, kalau korang nak tahulah kemungkinan lah apa yang Mak Ngah cerita, tujuan sebenar mawas tu buat macam tu, kemungkinan mawas ni jenis jantan. Mungkin waktu tu dia macam nak mengawan, mungkin dah sampai masa dia kot. Jadi dia nampak Mak Lang ni macam ayu je kan. Itu dia macam rasa lain macam, tak tahulah. Tapi ni cerita je, betul tak betul. Okey, back to story. Oleh kerana suara pekikan dari Mak Lang tu sangatlah kuat dan cemas, jadi tak berapa jauh daripada diorang ni, suami si Mak Lang ni pun dia dengar juga, yang dekat situ lah buat kerja. Bila dia dengar je suara bini dia, Pak Lang ni apa lagi, teruslah dia berlari mendapatkan isteri dia. Dan Pak Lang ni pun terkejut juga bila nampak mawas tu depan-depan mata. Memang berdiri kat situ sambil pegang-pegang lagi alat sulit tu. First time nampak kot. Siapa je yang tak huru-hara pada waktu tu. Kalau kita kena macam mana, aku tak tahulah. Kalau aku kena, aku pengsan tu situ. Okey, pada waktu yang sama juga, mawas ni dia macam cuba-cuba nak mendekati ke arah Mak Ngah, Mak Lang dengan Pak Lang ni. So tengah kecoh-kecoh ni, kelang kabut ni, nasib baiklah Pak Lang ni dia teringat pesan orang tua-tua dulu. Kalau kita berhadapan dengan binatang buas ke apa ke, salah satu caranya ialah dengan menghidupkan api. So Pak Lang ni dia buat tindakan cepat. Dia ambil daun-daun, dia cuba bakar daun-daun kelapa kering yang dia memang dah sedia ikat, yang dah dianyam. Sebab diorang ni daun kelapa kering diorang dah ikat anyam awal-awal dah dekat rumah. Mudah katanya kalau terjadi apa-apa, sekurang-kurangnya diorang ni adalah sumber api. Lagipun pesan orang tua-tua dulu, mawas ni memang akan lari kalau nampak api. Kononnya macam aku cakap tadi, dia takut lilin atau kepala dia terbakar. Macam yang aku kata awal-awal tadi lah, bahagian kepala tu macam ada lekuk ataupun bentuk lilin yang kita mungkin senang cair lah. Aku pun tak tahulah apa pasti, tapi memang mawas tu takut dengan api. Sementara itulah Mak Lang, Pak Lang dengan Mak Ngah ni, diorang cuba untuk duduk rapat-rapat.
Dia orang duduk apa-apa, duduk dekat-dekat sambil daun kelapa kering yang dia bakar tu, sambil dia orang berjaga-jaga lah. Tapi memang betul geng, dia orang kata waktu tu mawas ni seolah-olah macam marah gila bila dia nampak api tu. Katanya waktu tu mawas ni dia cuba nak mengacah-acah lagi dari jauh, buat gaya macam nak tekam dia orang bertiga ni. Jadi bila nampak yang mawas ni macam agak takut-takut dengan api, jadi diorang ni, diorang baling daun kelapa kering tu yang dah terbakar tu, dia baling ke depan. Jadi dia ambil lagi apa-apa ranting kayu kecil ke nak bagi jadi lagi marak. Dengan kalang kabut dia orang rembat apa yang ada kat situ. So dia baling, dia buat macam bentuk unggun api. Sampailah akhirnya api tu betul-betul jadi marak dan makin besar. Waktu tu diceritakan balik lah yang diorang bertiga waktu tu memang dah reda lah. Apa nak jadi, jadilah. Memang diorang apa kiranya macam letak nyawa diorang ni, apa-apa jadi, ya Allah kau ambil lah nyawa aku. Kalau apa-apa jadi, cepatkanlah nyawa aku diambil. Tapi selagi boleh diorang selamatkan diri, diorang cuba buat. Bagi diorang api tu je lah harapan diorang. Tapi dengan izin Allah lah. Jadi tak berapa lama lepas tu, alhamdulillah, mawas tu bila nampak api tu dia berundur sedikit demi sedikit ke belakang. Kemungkinan lah sebab api tu makin besar, jadi bahang unggun api tu buat macam mawas tu tak selesa. Seolah-olah macam dia takut pun ada. Tak lama kemudian mawas tu mungkin rasa macam api tu mungkin berbahaya dekat dia. Jadi mawas tu terus lari, dia caw, dia menghilangkan diri, masuk balik ke dalam hutan. Waktu tu diorang ni, waktu tu betul punya lah rasa lega yang amat. Dia nampak mawas tu dah pergi dan tak datang-datang lagi. So itulah dia kisah yang diceritakan dari hamba Allah ni. Hamba Allah ni dia ceritakanlah mengenai kisah pengalaman arwah pakcik dan makcik dia, Pak Lang, Mak Ngah. Pak Lang, Mak Lang, Mak Ngah. Yang pengalaman diorang bertemu dengan orang mawas ataupun lebih dikenali sebagai Bigfoot ni. Sama ada kisah-kisah yang aku ceritakan tadi betul ataupun tidak kesahihan dia, wallahualam, korang nilailah sendiri. Alright? Jadi sampai sini saja kisah ataupun video aku untuk kali ni. Aku harap korang terhibur, happy, dan moga korang dapatlah sesuatu input dari video kali ni. Semoga penyampaian aku kali ni korang boleh jadikan sebagai ilmu pengetahuan juga dan boleh dijadikan pedoman untuk kita semua. Okey, kita jumpa di next video. Lepas ni korang nak dengar kisah apa pula, boleh tulis dekat ruangan komen ataupun email je dekat aku. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Bye-bye.